Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik, harapnya semua sihatlah. Dan hari ini adalah kelas pertama kita. Jadinya kita terus je. Hari ni pun tak buat apa untuk kita panaskan je lah ingatan kita, sebabnya kita dah habis. Kita dah habis pun belajar sebenarnya. Silibus kita dah pun habis semua dah. Jadi kali ikut Ustaz nak modul tu, sebenarnya kita nak bincang modul dan juga bincang modul dan juga latihan topika tu. Tapi kebanyakannya tak buat balik latihan topika tu. Jadi kita tunggu modul lah. Kita tunggu modul. Sebab modul tu saya rasa sepatutnya semua dapat lah nanti. Kalau seandainya kamu bagi alamat yang betul lah. Kalau tidak, tak sampai. Jadi kita tunggu modul dan kita akan bincang modul. Hari ni Ustaz nak kita tengok pada ulang kaji kita pada ilmu mantik tu. Kita tampak tu. Nampak tak? Kamu nampak daripada skrin kamu tu? Nampak. Dah pastikanlah sebelum kita mula ni harapnya masing-masing ada kertas lah, ada kertas dan juga pensel untuk mencatat apa yang kita bincang. Jangan kamu dengar saja ugilah. Bagi kita kalau tidak takut kita tak dapat apa-apa. Sebab memang step belajar kita mesti kita ada sesuatu pada kertas kita lah. Ustaz pun yang ni pun antara contoh yang Ustaz baca lah. Kita kena conteng, kena ada tulis macam ni supaya kita ada apa yang kita nak kita belajar tu kita nampak. Pastikan apa yang kita belajar tu kita nampak lah. Okey, baik. Okey, hari ni kita tengok pada ilmu mantik tu, pada makanan ilmu fil Islam. Pertama sekali Ustaz selalu sebut dah perkara ni, cuma saya sebut lagi sekali, pastikan kamu ingat susunan dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik tu susunan dia adalah sangat penting. Yang mana pertama sekali kita belajar ilmu mantik, lepas tu kita belajar dilalah, lepas tu kita belajar al-lafz, lepas tu kuliah khamsah dan juga at-ta'arif. Dan semua yang kita belajar ni pada catatan 4 nama dia adalah at-tasawurat nama dia. Baik, yang kita belajar catatan 4 ni adalah tasawur, iaitu gambaran saja. Baik, yang kita belajar catatan 4 adalah gambaran saja, yang mana kita belajar ni kita nak tahu mengenai perkataan-perkataan saja pada catatan 4. Seperti bila kata al-lafz, bila kita kata al-insan. Al-insan tu siapa sebenarnya al-insan? Jadi dalam kita 4, dalam silibus yang nampak kamu, hanya nak bincang pasal al-insan saja sebiji. Ini awet. Jadi al-insan sebiji ataupun kita kata syafiqah. Jadi syafiqah sebiji perkataan tu saja kita nak bincang dalam tasawur. Dalam kita 4 tu. Yang 4. Dalam tingkatan 5 barulah kita panggil dia sebagai at-tasdiq. Itu yang mana takrif dia kamu perlu ingat at-tasdiq. Apa takrif tasdiq? Harap semua ingatlah tu. Ya, ini sebab alumni. Baik, tengok sini. Baik, ni. Baik, tengok pada takrif dia terus pada ilmu mantik. At-tasawwur dan juga tasdiq tu. At-tasawwur yang mana wa idrak mufrad min ghairi hukmu alaihi bi isbat aw nafi. Yang mana tasawwur ni kita tak ada
tak perlu isbat pun sama ada dia tasawuf, dia ni betul ataupun tidak. Right. Sebab apa? Sebab bila Ustaz sebut Syafiqah, maka tak ada perkataan tu tak nampak benar ataupun tidak. Sebabnya tak ada cerita pun lagi. Nampak? Ataupun saya kata sekolah. Maka sekolah yang sebut itu kita akan terbayang kepala kita hanyalah sekolah saja. Kita nampak sekolah saja. Perkataan tu saja. Ataupun bila saya kata apa dia? Mana-mana saja satu perkataan saja, maka dia akan datang pada kepala kita, azzihin kita, satu gambaran. Dia dipanggil sebagai idrak. Ingat apa? Idrak nama dia. Idrak ini adalah lintasan. Bila sebut pokok, maka kita dalam terlintas kepala kita pokok. Nampak pokok je lah. Dan daripada pokok inilah keluarnya lafaz. Yang mana baru ni ada tak pergi terus lah. Ada kawan kamu tanya mengenai lafaz mufrad. Lafaz mufrad dan juga murakkab ataupun bukan lafaz mufrad. Lafaz juz'i dan kulli. Musnah ada tak? Ada. Baik. Jadi dalam tanakut tak ada masalah. Dalam tanakut tak ada masalah. Dalam akas, kalau kamu tengok ada satu bab yang kita kena tengok pada bahagian mahmud tu. Jadi dia sebenarnya dia berkait daripada awal dah. Dalam bab awal kita kena tahu al-insan itu kulli ke juz'i. Kita kena ingat al-insan kulli ke juz'i. Yang tu yang perlu kamu tahu. Sebabnya bila kita sebut al-insan, dalam kepala kita akan nampak banyak orang. Ataupun saya kata pelajar tingkatan 5. Jadi bila saya kata baik semua pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 5, dalam kepala kita akan nampak gambar. Betul tak? Kita akan nampak gambar pelajar tingkatan 5. Melainkan saya kata Syuhaida. Maka dalam kepala kita akan nampak Syuhaida. Syuhaida seorang je lah. Itu baru dipanggil sebagai juz'i. Ataupun saya kata Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kamu nampak satu, kenapa banyak? Satu. Ya. Kuala Lumpur nampak satu je lah Kuala Lumpur. Tapi kalau saya kata negara, bilad, atau kita akan nampak negara, banyak. Kita akan nampak banyak. Walaupun hanya satu perkataan. Nampak? Itu dalam bab akas lah untuk kita menentukan juz'i ataupun kulli perkataan tadilah. Jadi itu untuk bab tu lah. Okey. Sebab Ustaz sebut tadi kerana dia ada kaitan dengan tasawur dan juga tasdik. Ya, tasawur adalah idrak yang mana terlintas. Idrak ini terlintas mufrad min ghairi hukm alaih. Dia datang kepada kepala kita satu perkataan saja ataupun satu gambaran yang kita tak boleh nak hukum apa-apa pada dia. Berbeza dengan tasdik, huwa idrak nisbah hukumiyah. Pendek je tu takrif dia, huwa idrak nisbah hukumiyah. Sesuatu yang datang kepada kepala kita, dalam lintasan kepala kita, yang boleh disebahkan dengan sesuatu yang boleh dihukum pada dia. Seperti dalam buku kamu, contoh kamu ni, wardah nabat, bunga pokok. Maka bila kita kata bunga pokok, kita boleh kata, betul ke bunga pokok? Kita akan nampak. Ataupun madrasah jamilah, madrasah yang cantik. Madrasah, sekolah yang cantik ini kita akan nampak sekolah, betul ke sekolah cantik? Jadi kita akan persoalkan dia. Tapi kalau sebut sekolah saja, sekolah apa yang berlaku dalam sekolah? Kita tak nampak apa yang berlaku. Itu antara tasawur dan juga tasdik. Kita kena ada beza. Sebab apa? Sebabnya tadi satu, saya sebut sebabnya kita perlu tahu tasawur dan juga tasdik, iaitu untuk menentukan dia juz'i ataupun kulli. Itu dalam tasawur. Manakala kamu perlu juga tahu mengenai tasawur dan juga tasdik ketika kita nak menentukan dia adalah qadhiyah ataupun tidak. Ya, baik. Dalam tasawur, jumlah tasawur dia tidak dia bukan tasdik lah. Satu, bila kata tasawur dia bukan tasdik. Selagi mana sesuatu perkataan yang bukan dipanggil tasawur, maka dia bukan tasdik dan bukan qadhiyah. Ingat baik. Kalau seandainya dia bukan tasawur, kalau dia tasawur, dia bukan tasdik dan juga bukan qadhiyah.
Sebab apa? Sebabnya di dalam qadiyah sendiri pun, di dalam tasdik sendiri pun, tasdik belum tentu sesuatu tasdik itu boleh menjadi qadiyah. Yang boleh sampai ke tasdik dah, tapi belum tentu dia qadiyah lagi. Tetapi biasanya, lazimnya sesuatu yang dah sampai kepada tasdik, tahap tasdik dah, dia adalah qadiyah. Apa itu tasdik? Sesuatu yang dah pun tadi yang boleh dihukum tadi. Kalau kita ikut bab kita, tengok pada buku teks kamu tu, ikut bab ini maksudnya dia dah pun melalui baik, dia dah melalui ad-dilalah, sesuatu lafaz tadi melalui ad-dilalah. Pertama sekali dia melalui tasawur dan juga tasdik dulu. Lepas itu dia melalui ad-dilalah, lafaz tadi ada ad-dilalah. Lepas tu barulah pergi alfaz. Lepas tu dia masuk kepada kuliah khamsah. Daripada kuliah khamsah dia pergi kepada ta'rif. Selepas dia cukup ta'rif yang mana kita belajar sebelum ni, dia ada pecah kepada dua. Betul tak? Ta'rif pecah kepada apa? Dua. Yang pertama apa? Ta'rif pecah kepada dua. Pertama. Had tam had naqis. Ya, hadun tam dan juga hadun naqis. Betul ke? Masalah je. Itu percaya pertama. Itu percaya pertama. Itu percaya pertama, had. Pertama, had. Percaya kedua. Apa dia Syarika? Pertama percaya had dan juga Rasmi. ya, had dan juga ras. Ya baik, had dan juga ras. Rasam. Had dan juga rasam. Daripada kedua-dua had dan juga rasam ini pecah kepada pula. Dua. Iaitu nama dia had tam dan juga had naqis. Baik, daripada keempat-empat tadi hanyalah satu sahaja yang boleh menjadi tasdik. Betul ke? Bukan. Yang boleh menjadi qadiyah. Baik, keempat-empat tadi had tam, had naqis, rasmut tam, rasmun naqis adalah tasdik. Dengar baik. Dia adalah tasdik. Tetapi tidak kesemuanya boleh dibincangkan di dalam qadiyah. Faham ni? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Bukan keempat-empatnya boleh dibincangkan di dalam qadiyah. Yang dibincangkan dalam qadiyah hanyalah satu sahaja, iaitu had tam. Had tam sahaja yang dibincangkan di dalam qadiyah. Yang mana kita kata al-insan haiwan natiq itu, itulah yang dibincangkan dalam qadiyah. Itu namanya qadiyah, al-insan haiwan natiq. Qadiyah. Sebabnya dia sempurna. Tapi kalau kita kata al-insan dhahik masyi, maka dia tak sempurna. Sebab apa? Sebabnya ta'rif dia tak sempurna dipanggil. Dia tak sempurna. Dia bukan had tam. Had tam sahaja yang dibincangkan di dalam qadiyah, yang menjadi qadiyah. Sebabnya qadiyah lah yang akan dibawa kepada bab seterusnya. Jelas ni? Jelas betul? Baik. Hanya qadiyah saja daripada had tam tadi, dia pergi kepada qadiyah. Qadiyah lah pecah kepada menentukan dia qadiyah syartiyah ataupun qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah ataupun qadiyah syartiyah. Ingat, Ustaz kata qadiyah hamliyah yang ringkaslah tanpa adanya adat syarat. Sesuatu qadiyah hamliyah boleh jadi qadiyah syartiyah bila ada adat syarat. Ya, baik. Jadi sama saja. Lepas jadi qadiyah syartiyah ataupun qadiyah hamliyah, barulah dia boleh melalui takut. Ingat, dia dalam mantik dia step dia mesti betul. Dia barulah boleh melalui tanakut. Dah jadi qadiyah dah, qadiyah hamliyah ataupun qadiyah syartiyah, barulah dia boleh melalui tanakut. Tanakut yang baik dia satu betul, satu Salah. ya, satu betul, satu salah. Ya, tanakut mesti satu betul, satu salah. Satu betul, satu salah. Satu betul, satu salah. Tanakut.
Manakala lepas dia dah melalui tanakut, barulah dia boleh pada bab yang seterusnya, iaitu nama dia akas. Nama dia Mustawa. Dia akas mustawa. Baik, dalam akas mustawa, sebelum ni kalau kamu dengar Ustaz Ghazali dulu ni, dia bincang, dia sebut pasal akas mustawa. Ada nama lain bacaan dia. Apa satu lagi bacaan dia? Mustawi. 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 Ya, tapi beza macam mana ejaan dia berbeza. Akas mustawa, kalau dalam buku teks kamu ni, dalam buku teks kamu dia menggunakan akas dalam buku teks kamu dia menggunakan akas mustawa. Akas mustawi. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok, kamu nampak tak buku teks ni? Nampak. Okey. Sangkut. Dalam ni, dalam buku teks kamu ni dia ada huruf ya di bahagian belakang dia. Ni belakang dia ada huruf ya. Ya. Kalau dia ada ya, maka nama dia adalah akas mustawi. Tapi bila kamu masuk stam, bahagian belakang dia tak ada, titik ni tak ada. Nama dia adalah akas mustawa. Jadi sama ataupun tidak, jawapannya sama lah. Isi dia sama je. Cuma nama saja. Nama saja dipanggil bacaan lah, bacaan nama dia. Baik, jadinya okey. Jadinya kamu memang kena tahulah step tadi, lepas daripada sampai kepada akas mustawa tadi, lepas akas, sesuatu qadhiyah yang boleh melalui akas, dalam melalui tanakut tadi, boleh melalui akas, satu betul satu. Akas satu betul satu. Ya, ingat baik. Akas satu betul, satu lagi mesti juga betul. Ingat, dia betul. Dia kedua-duanya adalah terhasil adalah qadhiyah yang betul. Maka lepas terhasil dah betul, dah dia boleh melalui akas mustawa, barulah dia boleh pergi kepada bab terakhir, iaitu kemuncak dalam ilmu mantik, iaitu dinamakan sebagai kias. Kias ini, ingat, kias adalah untuk menghasilkan natijah yang juga sama macam yang dua qadhiyah yang ada. Maksudnya dia tak menafikan qadhiyah yang ada. Muqaddimah surah, muqaddimah kubra, maka terhasil natijah. Baik, daripada natijah tadi, natijah yang terhasil adalah, ingat baik-baik, dia adalah qadhiyah. Natijah yang terhasil adalah qadhiyah, yang mana kalau ikut kebenaran dia betul atau tidak, kamu boleh pusing qadhiyah tadi. Qadhiyah yang dah jadi natijah tu, kamu boleh letak di atas balik, lepas tu kamu susun balik, buat balik satu natijah baru. Faham tak? Contohnya al-insan, apa dia? Allah selamat. Satu contoh akas apa dia? Ya, satu contoh kias. Yang kulul muskirin tu haram. Kurang haram. Ya, kulul muskir. Yang ni, yang mabuk tu. Arak-arak. Minum Khamrin muskirin. Ya, kulul khamrin muskirin. Lepas tu? Lagi satu Kulul muskirin haram. Kulul Kulul muskirin haram. Lepas tu kulu khamar khamar Ya, kulul khamrin haram. Okey, baik. Okey. Kalau ikutnya, qadhiyah yang terhasil natijah tu, kamu boleh letak dia di atas. Faham tak? Boleh letak di atas, lepas tu kamu boleh tukar dia. Maksudnya, qadhiyah muqaddimah ula, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, dia menghasilkan qadhiyah yang baru yang juga tak menafikan dua qadhiyah di atas dia. Itu dipanggil natijah lah. Baik. Selesai di situ, tengok daripada sini dalam buku teks kamu pula. Okey, dalam buku teks kamu tengok makanatul aqliyah fil Islam, itu memang Ustaz beritahu awal-awal daripada kalau nampak dalam ilmu mantik kamu ada kalau tak salah satu dalil saja. Ini saja dalil dia. Kazalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Ini saja dalil yang ada dalam ilmu mantik. Satu saja dan kamu mesti hafalah dalil ini. Lepas itu ya.
Minta maaf Ustaz, boleh tak? Tolong ayah saya, bateri phone saya nak habis. Okey dah, tak payahlah. Terima kasih. Okey, sama. Baik. Jadinya dalam ini adalah pandangan Islam dan Ustaz nampak soalan ini kemungkinan besar memang akan keluar sama ada dalam bahagian alif ataupun bahagian ba. Sebabnya kalau kita tengok dalam rancangan mengajar kami pun dalam buku utama dia dia mengatakan bahawa kamu belajar mantik adalah ilmu praktikal dia panggil. Kita belajar, kata 5 ni kita belajar, kata 4, 5 ni, manhaj ni adalah ilmu praktikal dia nak. Jadinya kamu mesti tahulah sebab apa kita belajar ilmu mantik. Jadi antaranya soalan yang mungkin besar akan keluar adalah soalan ahamiyah, kepentingan. Itu memang kamu kena hafal ke apa? 4, 5 tu sekali. Ada 5 sekali kepentingan, yang itu memang kena hafal. Sebabnya kemungkinan soalan itu adalah soalan masyhur lah. Soalan yang akan mungkin masuk dan hampir setiap tahun. Sebabnya matlamat belajar ilmu mantik adalah di situ matlamat dia. Jadi kemungkinan dia akan tanya kamu, kenapa kita belajar ilmu mantik? Apa kepentingan kita belajar ilmu mantik? Sebabnya kamu kena tahu, ini adalah asas yang kita nak belajar dalam ilmu mantik, dalam ilmu manhaj kamu ni. Jadi kamu mesti tahu ke-4 yang belakang itu kepentingan ilmu mantik dalam kehidupan harian kita. Sebab apa kita belajar? Sebenarnya tak beritahu lah dalam kelas pun sekalipun kamu kata saya nak menjadi jual ataupun orang tukar jual insurans tu yang datang ke rumah apa semua tu, mereka juga mesti mahir ilmu mantik. Ingat kadang-kadang mak ayah kita tak nak beli pun asalnya mangkuk dia tu, mangkuk buruk je nampak. Tapi sebab dia pandai bercakap tu, dia kata tak jatuh, tak pecah, apa semua hebat, dia tunjuk lagi, praktikal lagi, tunjuk tak pecah. Akhir sekali, mak kita terbeli. Kerana mereka mahir ilmu mantik. Kerana kita jahil ilmu mantik, kita tak tahu mengenai ilmu mantik, kita pun terbelilah, termakan dengan apa yang dia kata. Jadi sebab itu, ini adalah sebab kita belajar ilmu mantik. Baik, ini adalah sebab kita belajar ilmu mantik. Bukan kita letak, sebabnya kalau setengah-setengah, orang kata ilmu mantik ni lawyer yang guna. Betul lah. Lawyer yang guna, lawyer ni apa dia? Lawyer apa dia? Peguam. Ya. Peguam. Biasanya peguam lah yang guna ilmu mantik ni untuk berdebat di dalam court dia, dalam mahkamah dia tu. Tapi sebenarnya ilmu mantik yang kamu belajar adalah ilmu mantik praktikal. Sebab itu kita kata iza syabakta akalta, jika kamu lapar, jika kamu lapar kamu makan. Itu perkataan-perkataan praktikal kita guna. Sebab itu kita belajar ilmu mantik supaya kita pandai menggunakan otak kita dan otak kita tak bersalah. Tak salah apa yang kita fikir. Okey? Baik. Jadi ini memang pentinglah. Dalam buku teks kamu yang pada muka surat 1 ni, dalam muka surat 3 ni memang penting. Termasuklah hadis yang di bahagian bawah itu. Jadi dua dalil yang ada situ. Lepas itu barulah kita masuk dalam ilmu mantik. Lepas itu baru ni nanti kamu akan dapat modul. Modul kamu tu adalah, Ustaz beritahu awal modul kamu adalah soalan sebenar stam. Sebenarnya. Soalan sebenar tu, siapa yang dapat dah? Modul yang kamu dapat adalah soalan sebenar stam. Untuk mantik lah. Semua yang kamu dapat tu adalah soalan sebenar stam, mantik saja. Sama je stam pun, dari stam pun dapat lebih kurang je. Cumanya, Ustaz dah baca dah, kalau ada soalan-soalan yang kamu tak boleh jawab ataupun kamu rasa memang tak boleh, contohnya pembahagian aksam tasawur. Sebabnya tasawur kamu hanya belajar tasawur saja, betul tak? Kamu belajar tasawur je. Tapi dalam stam dia ada aksam tasawur ataupun aksam tasdik, dia ada aksam. Dalam tasawur dan tasdik tu dia ada aksam lagi. Jadi kamu tak belajar, kamu hanya belajar tasawur, ma huwa tasawur wa ma huwa tasdik. Dua je, kamu belajar dua tu je. Jadi kamu bila tu kamu dekat nombor dia nanti, kamu bulat je. Contoh nombor berapa ni? Ni, apa nama ni? Siapa buat nombor ni?
Atila. Atila buat apa ni? Nombor berapa Atila? Kau ingat nombor berapa? Atila buka mic. Yang Luzumia ke? Luzumia ke? Nombor apa tu? Ni nombor dia bahagian Alibata je. Ni 14. 19 kan? 14. 14, baik. 14 itu, nombor 14 itu kamu bulatkan dengan pen merah. Lepas tu tulis tiada jawapan lah. Untuk kamu tak ada jawapan, sebenarnya ada jawapan. Tapi untuk kamu tak ada jawapan lah. Baik. Jadi itu adalah soalan sebenar, soalan sebenar dari start. Memang, sebab apa Ustaz guna soalan sebenar start? Sebabnya Ustaz beritahu kepada kamu, sebenarnya mantik, ilmu dia tak berkembang pun. Tak. Itu je soalan. Dan soalan tu kamu perlu tahu, bukan 2 tahun Ustaz guna. Ustaz bukan ambil yang 2019, bukan juga 2017 saja. Ustaz ambil dia daripada 2006. Kalau tahu 2006, sekarang tolak berapa puluh tahun. Jadi, Ustaz dia ambil soalan itu daripada 2006 sampailah ke tahun 2018 saja. 2019 Ustaz simpan. Sebabnya Ustaz nak bagi latihan asing kepada staff yang tu. Jadi, ada banyak tahun lah, hampir 10 tahun Ustaz ambil tu. Jadi, kamu boleh tengok situ soalan-soalan dia. Dan ada soalan yang berulang-ulang pun. Kalau kamu tengok soalan berulang, sebabnya soalan mantik memang tak boleh, dia tak boleh kembang soalan dia. Dia tak boleh kembang, dia soalan dia setakat tu je dia boleh pergi. Jadi kalau kamu tengok soalan sama je macam atas ada dah. Atas ada dah, betul ada pula lagi soalan. Jadi apa yang saya nak beritahu, soalan mantik itulah soalannya. Dia boleh pergi soalan-soalan macam tu je. Jadi kamu bulat je lah. Soalan sama tu bulat je. Dan begitu juga soalan bahagian bar tu, bahagian bar kamu tu, soalan pun lebih kurang je dan berulang. Cuma soalan kalau kamu tengok dalam modul Ustaz tu, nanti dia dalam bab adilalah sangat sikit. Sebab adilalah tu Ustaz bawa reka. Sebabnya bab dilalah dengan lafaz lah Ustaz. Dua bab ini baru wujud dalam stam. Selepas manahij wujud, stam pun dia ambil juga bab tu. Sebelum ni dua bab tu tak termasuk dalam stam. Cuma stam pula peliknya, dia masukkan dua bab yang ada tu, adilalah dengan lafaz, dia buang satu bab, iaitu kias. Jadi bab kias kamu ada hampir semua bab, tetapi tak menyeluruh je, dia ringkas-ringkasan je. Berbeza dengan stam, dia satu bab tu lebih detail lah. Dia lebih detail. Jadi kamu perlu tahu mengenai ta'arif ilmu mantik, maudhu'. Dan dengan baik yang ini ta'arif ilmu mantik, maudhu', maudhu'uhu dan juga ahamiyah ini, satu lagi di bahagian belakang ni, satu lagi pada muka surat ni, pada muka surat 9. Ikhtilaf ulama fi hukm ta'lim ilmu mantik. Nama dia adalah mabadi'. Jelas tak? Jelas Ustaz. Jelas. Baik, yang ini ahkam satu. Lepas tu yang depan tadi, yang awal tadi. Yang awal tadi iaitu ta'arif. Ta'arif ilmu mantik, maudhu', ahamiyah dan juga tasawwur tasdik. Ini nama dia adalah mabadi'. Yang ini saja nama dia mabadi'. Sebab apa? Sebabnya dia tiba-tiba dia tanya ma mabadi' ahamiyah ataupun ma mabadi' ilmu mantik. Kalau dia tanya mabadi' ilmu mantik, kamu hanya sebut yang depan ni saja. Tapi kemungkinan besar tak keluar macam tu. Cuma kalau keluar, inilah yang patut kamu jawab. Ta'arif ilmu mantik, maudhu'uhu, ahamiyah, lepas tu hukum. Istighal ilmu mantik. Oh Ustaz, kira jawab yang dia punya akar dia lah. Jawab, ya betul. Jawab yang besar tu je. Jawab yang besar ni je. Kalau ditanya mabadi', mabadi' fi ilmu mantik. Jadi jawapan dia ta'arif ilmu mantik, maudhu', hamiyah, hamiyatuhu. Jangan kamu tulis hu ni. Kamu tulis maudhu' ilmu mantik, hamiyah ilmu mantik. Sebabnya dia balik pada ilmu ta'arif ilmu mantik ni. Faham dah ni?
Faham. Ta'rif ilmu mantik, lepas tu mawdu' ilmu mantik, ahamiyah ilmu mantik. Tapi kalau kamu tulis ta'rif ilmu mantik, mawdu'uhu, ahamiyatuhu, dapat tu 3. Tapi kalau seandainya kamu tak ada ilmu mantik ni, mawdu' ini salah. Mawdu'uhu salah. Kamu kena tulis mawdu' ilmu mantik, ahamiyah ilmu mantik, hukum isytighal ilmu mantik. Nampak? Baik, itu adalah dipanggil sebagai mabadi'. Ni ulang kaji ni, tapi apa yang saya beritahu tu benda yang baru tu, nama dia adalah mabadi' tu. Tapi kan Ustaz, termasuk juga ke yang mabadi' tu termasuk dengan tasawur dengan tasdik ke? Ni tasawur tasdik. Tasawur dengan tasdik dia aksam. Oh. Faham tak? Kalau ditanya aksam ilmu mantik ataupun dia sebenarnya dalam buku kamu ni dia tak beritahu. Sebenarnya di depan ni ilmu mantik ni ada aksam ilmu mantik. Kamu perlu tambah sikit. Aksam ilmu mantik. Ustaz, Ha. kan ada ahmiyah tu kan? Ya. Ahmiyah kat depan kan ada satu yang ismatul lazihuna anil fi tafkir tu. Kat belakang pun kan ada yang macam 5 cabang tu kan? Nak bagi yang mana sebenarnya? Okey, baik. Ini kamu kena tengok. Kalau ahamiyah dia hanya sebut ahamiyah sahaja, kamu bagi ahamiyah yang depan ini. Ismatul zihani anil khata'i fi tafkir. Ini nilai dia adalah 2 markah ni. Kalau seandainya dia minta ahamiyah, dia bagi 2 markah. Cukuplah dengan yang ni. Tetapi kamu kena berhati-hati. Kalau soalan dia minta ahamiyah, tengok baik yang belakang ni, dia berbeza dengan depan sebenarnya. Yang belakang ini dia ada hayah yaumiyah. Dia ada hayah ni bahagian belakang ni. Oh, hayah. Nampak tak? Dia ada beza sini. Apa itu hayah yaumiyah? Iaitu kepentingan belajar ilmu mantik dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan. Sebab apa kita belajar ilmu mantik? Dalam kehidupan harian. Tapi kalau dia minta hayat yaumiyah, kamu bagi yang depan tadi, itu adalah salah kalau ikut sebenarnya. Ya baik, sebenarnya salah. Kalau kamu bagi yang satu tadi salah, sebab yang satu tadi, yang depan tadi kepentingan belajar ilmu mantik. Faham tak? Kepentingan belajar ilmu mantik itu secara umumnya. Tapi yang belakang itu adalah kepentingan belajar ilmu mantik untuk kegunaan hari ini. Sebab apa kita belajar ilmu mantik hari ini? Sebabnya kalau ikut logik yang saya beritahu tadi, ilmu mantik ni orang peguam dia belajar. Faham tak? Kalau ikutnya dulu peguam dia belajar ataupun ahli politik. Ahli politik pun kena mahir dalam ilmu mantik ni. Kalau kamu pergi dia ada satu nama, saya lupa apa nama dia tu. Dia ada nama dia. Tapi ilmu mantik lah juga belajarnya. Tapi dulu orang-orang sosial ataupun orang-orang ahli politik dan juga lawyer saja belajar ilmu mantik. Jadi sekarang sebab apa kamu belajar ilmu mantik? Jadi kamu kena tahu sebab. Dan saya kata tadi, sebab ini memang kamu kena ingat dia sebiji-sebiji, betul-betul. Sebabnya dia kemungkinan soalan yang mungkin boleh masuk setiap tahun. Setiap tahun. Sebabnya kamu perlu tahu soalan untuk manahij, bukan manahij saya, semua subjek pun kalau ikut yang saya faham je, kita bukan lagi macam dulu-dulu. Dulu kalau tahun ni dah keluar, soalan dia dah keluar tahun ni, tahun depan tak keluar dah. Sebab tu, contohnya AKAS. Contohnya AKAS tahun ni keluar. Tahun depan tak keluar dah AKAS. Itu dulu. Tapi sekarang, untuk tahun 2020 ni, bermula tahun 2019, mana-mana bab yang keluar dah, tahun ni keluar, tahun depan boleh keluar lagi. 2019 dia boleh keluar balik. Jadi sebab itu kamu kena kuasai lah. Jadi kamu kena kuasai bab tu. Okey, baik. Mana ni?
Okey, jelas itu? Ni. Zubaira, okey? Jelas tak? Okey. Okey. Baik, tengok pada sikit je. Nasya'ah ni terang banyaklah. Nasya'ah ilmu mantik, ingat dia bermula dengan kurun kelima, kurun khamis qabla milad. Pastikan kamu ingat qabla milad itu. Kurun khamis qabla milad itu adalah poin yang penting. Kalau kamu jawab kurun khamis saja, jawapan itu adalah salah. Jawapan yang salah. Jawapan betul adalah kurun khamis qabla milad. Ni qabla milad. Qabla milad ini adalah jawapan yang penting lah. Ni. Qabla milad. Qabla milad itu adalah jawapan yang penting. Untuk kamu ingatlah. Baik. Cuma di sini kalau ikut dia tampak minta ditambah. Qurnul khamis qabla milad dekat atas dia ni. Nak tambahlah. Qurnul khamis qabla milad. Baik, lepas itu dalam perkembangan kamu mesti ingat satu Athens. Lepas Athens kamu kena ingat makhluk ni Softai. Softai ni kamu kena ingat. Lepas itu apa lagi nama? Sokrat. Sokrat, Aflatun. Lepas tu Aflatun. Lepas tu ada seorang lagi nama dia Plato. Aristo. Aristo. Ingat, tiga kamu kena ingat dia ikut step dia. Asina adalah tempat, Athens adalah tempat, lepas tu siapa yang bergaduh itu adalah Softai. Softai yang bergaduh. Softai yang bergaduh ni. Baik. Selepas Softai, barulah keluarnya Sokrat. Sokrat ini dia menyanggah apa yang dikatakan oleh Softai. Dia adalah orang yang pertama yang menyanggah pendapat Softai. Dia adalah orang yang pertama yang menyanggah pendapat Softai. Lepas itu barulah datangnya anak murid dia, iaitu nama dia adalah Aflatun. Lepas tu datangnya siapa nama? Aristo. Barulah sekali Aristo. Dan Aristo dinamakan sebagai muallim awal. Ya, baik. Kalau ditanya muallim awal adalah Aristo. Aristo adalah muallim awal. Kenapa? Kerana dia telah membina satu kaedah khusus. Itu jawapan dia lah. Nanti kamu tengok ke belakang tu, dia membina satu kaedah khusus dalam ilmu mantik. Berbeza dengan dua guru dia di atas dia tu, Sokrat dan juga Aflatun. Sokrat hanyalah banyak kepada apa dia? Sokrat. Mana? Kaedah berfikir yang betul. Sokrat dia hanyalah membetulkan apa yang dibawa oleh Softai. Sebabnya Softai kata otak kita ni, sesuatu perkara itu berdasarkan otak kita je. Maksudnya kalau kita kata arak tu baik, maka kita boleh minum arak. Itu berdasarkan Softai. Softai kata gitu. Tetapi Sokrat datang menentang, mengatakan mana boleh dia kata arak tu baik. Sebabnya dia takkan datang kebaikan ataupun pembunuhan. Bila otak kita kata baik, darah dibalas darah, kita kena bunuh orang. Maka Sokrat kata tak boleh, pembunuhan itu adalah tetap buruk. Dia hanyalah keluar untuk berdebat saja. Lepas tu Aflatun sebiji macam tu guru dia. Dia tak buat apa-apa. Sebab itu kalau tengok dalam buku teks kamu ni, dia kata summa atba'. Nampak dia kata apa? Summa atba'. Nampak ni? Ni. Nampak. Ni summa atba' ni. Nampak. Jadi atba' ni apa dia ikut? Dia ikut sebiji macam guru dia. Guru dia kata berdebat, dia pun berdebat sama macam guru dia. Okey? Jelas? Lepas itu kiranya guru Aflatun ni apa ni? Yang tu kan? Yang tu. Ya, Sokrat itu adalah guru Aristo.
Aristo tu murid yang ketiga. Mula-mula Aflatun. Lepas tu Aristo. Tiga susunan dia tu, Sokrat, Aflatun, Aristo. Ustaz. Lepas tu Aristo dipanggil muallim awal. Dia walaupun dia anak murid yang ketiga tapi dia panggil muallim awal, tok guru dipanggil. Bukan ni, dia dipanggil tuan guru lah, tuan guru yang pertama dalam ilmu mantik. Dipanggil muallim awal. Baik, lepas tu dalam asrul Islami, dalam banyak-banyak ni ni hanyalah nama saja. Lepas tu kamu ada zaman satu iaitu awal Abbasi. Dan ini antara soalan yang sangat masyhur lah juga boleh keluar. Dia kata bila limaza lam yashtaghal al-muslim bi qawanil fikr. Jadi dia tanya kenapa Islam tak ambil tahu mengenai ilmu mantik kecuali pada asrul awal Abbasi saja. Kerana ni jawapan dia, ada ni jawapan dia. Ni jawapan dia kat bawah ni. Kerana mereka ni untuk doman terjemah minha min ilmu mantik. Kerana mereka mula menterjemah ilmu mantik. Ni sebabnya mereka pada masa tu, pada masa Islam berkembang, maka Islam mula sedar bahawa pentingnya mereka menterjemah ilmu mantik. Kerana mereka dah lama ketipu ni, maka mereka sedar bahawa dia kata macam mana keadaan ni, kenapa mereka ni ketipu. Dan ingat, orang-orang tadi yang kamu tahu tadi, asinan tadi, Athens tadi adalah negara Rom. Rom itu bangsa yang memang agak kuat lah. Rom pada masa itu, Rom dan Parsi adalah negara yang bangsa yang kuat pada masa itu. Tetapi mereka ini, Parsi, Rom ini, mereka kebanyakan negara mereka masuk serah satu. Lepas tu mereka ada negara yang mereka masuk tak menyerang sangat pun. Mereka masuk elok, lepas tu berjaya keluar. Maka Islam pada asrul awal Abbasi ini adalah zaman yang juga dipanggil sebagai asrul terjemah dan juga asrul tadwin. Ini boleh jadi soalan ni, iaitu masmal akhar. Masmal akhar lil awal Abbasi. Apakah nama lain bagi awal Abbasi? Dua nama tu, iaitu asrul terjemah dan juga asrul tadwin. Sebenarnya ada satu lagi dalam buku Usuluddin kamu, iaitu asrul. Satu lagi dalam Usuluddin. Bukan pun. Ingat baik, dia tiga nama dia, asrul tarjamah, asrul tadwin dan juga asrul az-zahabiyah. Keemasan. Yang tiga tu. Az-zahabiyah, satu lagi. Asrul tarjamah, tadwin dan juga az-zahabiyah. Tiga nama. Lepas tu pada bahagian bawah ni hanyalah nama saja, dan kesemua nama kamu perlu ingatlah, kamu kena hafal kesemua nama, sebabnya boleh jadi dia keluar perkataan yang paling tak masalah, paling dibenci adalah perkataan illa. Dia tanya soalan, lepas tu tiba-tiba illa. Sudah. Jadi maksudnya tiga jawapan adalah betul, satu sahaja soalan jawapan yang salah. Yang lagi dia hanya tukar perkataan yang belakang saja. Contohnya Abdullah bin Muqaffa. Dia tukar Abdullah bin Muhammad. Dah. Dia tukar perkataan belakang saja. Jadi hati-hatilah, memang kesemua nama, ke-8 nama ni memang kena hafal semua. Baik, lepas tu asrul hadis. Asrul hadis ini di dalam buku teks kamu, dalam manhaj dia gelar dengan asrul hadis. Asrul hadis ini adalah barat pada masa ni lah. Barat sehinggalah sampai hari ini nama dia asrul hadis. Barat ini pada masa masa Islam ambil dulu ilmu ni, lepas tu barulah Parsi. Barat lah Parsi,
barulah Parsi ambil ilmu mantik. Tapi masa tu Parsi sendiri pun dah terlalu lemah dah pada masa tu. Sebabnya dia adalah negara yang diambil oleh Islam dah pada masa ni sebahagiannya. Jadinya dalam ni pun tiga nama di sini. Lepas tu ada seorang terselit kat sini iaitu orang Islam hari ni. Mana nama dia? Jumpa tak nama orang Islam seorang? Ni. Faizat. Apa tu? Ibn Haisam. Ya, Ibn Haisam. Seorang lagi terselit kat celah ni. Yang lain tak ada masalah. Jadi apa semuanya? Lepas tu Nabzah ini Nabzah ni memang kena hafal lah. Nak kata macam mana lagi sebabnya memang ini Nabzah ni antara yang syarat tak keluar lah. Syarat tak keluar. Yang kita semua harap dia tak keluar. Tapi harap tak keluar pun tak lepas keluar. Tahun lepas ini adalah soalan, salah satu soalan. Iaitu kata silap Ustaz Ibn Sina ataupun Al-Farabi keluar tahun lepas. Jadi hilang dalam 6 markah ni kat sini. 6 ataupun 4 markah. Jadi kalau dia keluar 4 ataupun 6 biasanya. Jadi tak payah risaulah. Cuma kamu kena tahu atas tu. Lepas tu dia dipanggil sebagai mu'allim awal. Lepas tu kenapa dia dipanggil sebagai mu'allim awal ini? Kat sini ada jawapan dia. Ni, wadi' ilmu mantik. Sampailah pada bahagian belakang ni. Ni sampai ke sini. Ni sampai sini. Dia membahas. Daripada wadi' ilmu mantik, yana awalu min jam'ah syitani. Awalu min syitatil mantik wa hadzaba al-mabahis wa rataba usul wa ja'alahu muqaddimal dirasat al-ulum al-aqliyah. Sudah sebenarnya dah ada 4 markah situ tu. Tapi sebabnya kamu dah sepatutnya ta'arif kamu dalam kitab ta'arif kamu tu memang itu yang saya minta hafal. Semua sekali lah. Saya tulis semua sekali. Itu ada 4 markah berikutnya. Jadi lepas itu nama kitab dia kitab Urjana tu. Kalau ada kamu tulis bahasa Arab dan memang sebenarnya bahasa Arab tu lebih utama lah. Kemungkinan besar Urjana ini diterima dan bahasa Inggeris ni. Tapi dia sebenarnya kalau ikut silibus kita dia nak bahasa Arab. Cuma sebabnya buku dia adalah asal bahasa Inggeris, dia kata kemungkinan besar dia terima dapat Urjana ni. Dan ada dalam buku teks. Yang penting. Dalam buku teks kita ada. Jadi kalau dia tak terima tu memang pelik. Sebab apa dia tulis kalau dia tak terima. Jadi sebabnya dalam stam memang dia tak tulis ni. Kalau dalam stam dia tak tulis perkataan bahasa Inggeris ni. Jadi memang buku stam tak menerima. Maksudnya kalau stam memang dia tak terima perkataan bahasa Inggeris. Tapi untuk kamu dia tulis. Kalau dia tulis maksudnya terimalah. Baik. Jadi lepas tu afkar adalah pemikiran ataupun dipanggil sebagai ideologi. Dia beza pada bahagian belakang sahaja iaitu alat al-fikr. Okey, lepas itu Farabi adalah muallim, dipanggil sebagai muallim sani. Nama dia betul. Lepas itu dia adalah muallim sani. Kenapa kerana dipanggil muallim sani? Kerana dia ihtimal kabir muallim awal. Dia sebenarnya dia dinamakan sebagai muallim sani kerana dia macam mana kata? Dia sangat mengambil berat mengenai muallim awal. Dan dia juga mentafsirkan hampir keseluruhan daripada muallim awal tadi. Itu Aristo tadi. Dan dia ni Al-Farabi ni dah pun memasukkan, dia lah sebenarnya tokoh yang memasukkan ilmu matematik dalam matematik. Yang kamu belajar matematik sekarang ni, dia lah antara tokoh yang memasukkan ilmu mantik dalam matematik kamu. Ustaz, seperti apa dia? Rangkulan apa semua tu? Apa tadi? Ha? Yang dia hampir, Al-Farabi ni hampir mentafsirkan apa tadi? Keseluruhan kita buku Aristo. Okey? Okey, lepas tu kalau kat bawah tu pun sebenarnya min khasa'is Al-Farabi
annahu hawala at-tawfiq bain al-falsafah wal falsafah Aflatun wa min jihati ukhra bain ad-din wal falsafah. Ni. Yang ni antara penting daripada yang dia ambil tadi. Dia ambil ilmu mantik daripada Aristotle tadi, dia terjemah hampir semua, dia tafsirkan lagi. Masa dia tafsir, dia masukkan dua benda penting. Dia buat satu benda penting lah, iaitu dia membezakan antara din dan juga falsafah. Apa itu din? Din agama, jangan macam dain. Agama. Din adalah agama. Baik, jadinya dia membezakan antara agama dan juga falsafah. Jadi pada asal dulu, Aristotle dulu, mereka langsung tak percaya kepada benda gaib. Seperti mereka tak boleh bincang mengenai akal. Mereka pada masa itu, siapa yang berakal adalah orang yang pandai bercakap. Kalau dia pandai bercakap, dia, oh hebatlah tu, dia kira berakal. Orang yang bisu adalah orang yang tak berakal pada masa tu. Orang bisu tak berakal sebab ni tak boleh bercakap, tak boleh kata apa-apa. Tetapi bila masuk Al-Farabi dia telah pun mengislamkan, bezakan. Sebabnya dalam falsafah lama tadi, mereka kata malaikat tak ada, Tuhan tak ada. Yang hebat adalah mereka yang berakal saja yang hebat. Sehingga diangkat sebagai, ada setengah-setengah yang mengatakan Aristotle ataupun Aflatun tadi sebagai Tuhan. Sebab ni mereka hebat berkata-kata. Tapi bila masuk Al-Farabi ambil kitab Aristotle tadi, dia menceraikan, membezakan antara agama dengan falsafah. Maksudnya dalam agama kita, selagi mana sesuatu yang ada berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka itu diterima, tak boleh bincang pun. Bila Al-Quran kata Allah itu wujud, maka dalam Islam tak boleh kata, tak boleh bincang. Wujud kat Allah, tak boleh bincang. Benda tu. Jelas itu? Jelas. Baik. Lepas itu taklif kitab-kitab dia tu, itu kitab-kitab dia memang betul lah. Al-Farabi ni sebenarnya ada dalam buku usul din kamu tak? Ada. Ada. Ya, yang risau. Kalau ada dalam buku teks form 4, kamu kena berhati-hati dalam nama kita. Nama kitab ni kena berhati-hati. Sebabnya nama kitab dalam buku usul din kamu tu adalah kitab-kitab usul. Bukan kitab-kitab mantik. Jadi kalau kamu tulis kitab tu pada manahij, terima. Tak terima. Dia terima mantik Al-Farabi. Kamu cubalah hafal nama yang mudah tu. Lagi mudah kamu hafal semualah. Jadi Al-Farabi itu ilmu mantik, kamu kena hafal nama-nama kitab. Nama-nama kitab dia mesti dihafal kesemuanya. Sama je. Lepas ni afkar dia mengatakan ilmu mantik adalah ilmu alim al-lughah bimajmu'ah min qawani allati tusa'id fi bina'i nisqa. Farabi hanya mengatakan mantik ini adalah satu alat saja. Dia kata alat saja untuk membina ayat-ayat yang hebat. Maksudnya dia, siapa yang menguasai mantik adalah orang yang menguasai bahasa dan boleh berkata-kata, hebat berkata-kata. Itu adalah orang yang menguasai mantik, dia kata. Farabi kata. Tak jauh. Dia tak pergi seperti mana, tak jauh sangat dengan Aristotle tadi. Aristotle mengatakan alat al-fikr. Lebih kurang je lah. Okey. Baik. Ibn Sina tak ada banyak sangat. Kamu hanya tahu nama dia. Lepas tu samalah. Lepas tu dia digelar sebagai muallim salis. Limaza summiya bi muallim salis? Kenapa dia digelar sebagai muallim salis? Ini jawapan dia. Bahagian bawah tu. Kerana ishtahara bil falsafah wa tibbi wal fizia wal riyadiyah. Kerana dia ni adalah tokoh dalam ilmu mantik, dan juga dia masa tu dia sebenarnya dia ada pembaharuan yang dia buat. Dia masyhur dengan ilmu mantik. Maka bila masyhur ni, maka orang meletakkan dia sebagai muallim salis. Tapi kalau ikutnya muallim salis ni tak terlalu masyhur pun. Sebabnya dia dah biasa je lah. Cuma yang masyhur antara muallim awal, muallim sani. Lepas tu muallim salis ni dia
dia sebabnya dia famous saja. Kitab-kitab dia tu, kitab-kitab Ibn Sina ini antara kitab-kitab yang baiklah dalam ilmu mantik. Jadi ini adalah afkar dia. Afkar dia masih lagi mengatakan alat tumkinuha min at-tahsil ulum an-nazariyah wal amaliyah. Cuma dia masih lagi alat, masih meletakkan alat, cumanya dia kata sebagai alat untuk nazari wa ilmiah, iaitu alat kajian. Untuk mengkaji. Apa maksud mengkaji? Ibn Sina kata sebabnya orang yang pandai berkata-kata ni, ayat-ayat dia tu mengandungi perkataan yang ada maksud yang banyak. Macam tadi lah, perkataan al-insan. Kalau seorang tu kata, dia kata panggil guru matematik. Contohnya ada seorang orang masuk sekolah kita, dia kata panggil guru matematik. Jadi bagi orang yang cerdik, dia akan panggil semua guru matematik. Faham tak? Kenapa? Sebab ayat dia panggil semua guru matematik. Jadi berdasarkan afkar di bawah Ibn Sina ni, maka orang yang cerdik tadi, orang yang tengok guru matematik semua, dia akan panggil semua. Dia panggil Cikgu Ijaz, panggil Cikgu Husna, Cikgu Ahmad. Dia akan panggil semua. Sebab apa? Sebab ayat dia adalah ayat umum dan dinamakan sebagai kulli. Guru matematik adalah kulli. Sebab apa? Sebab ni guru matematik semua. Tapi kalau dia kata panggil guru matematik kamu, maka barulah kamu panggil Cikgu Ijaz. Sebab apa? Dia dah tentukan dah. Seorang je guru tu. Guru matematik kamu saja. Ataupun kita kata kita sebut nama ataupun disebut nama, panggil Cikgu Ijaz. Maka Cikgu Ijaz saja yang kamu perlu panggil. Itu dipanggil juz'i. Itu sebabnya Ibn Sina kata kita perlu kaji ayat-ayat yang dibawa oleh orang ahli-ahli mantik ini. Kali yang terakhir Imam Ghazali ni pun ada dalam buku Usuluddin, betul tak? Ibn Sina pun ada. Imam Ghazali ada tak? Imam Ghazali ada. Okey, baik. Jadi kamu tengoklah baik-baik nama kitab-kitab dia tu. Kalau seandainya memang ada kitab dalam dalam manhaj ada, dalam sana pun ada, tak ada masalah lah. Tapi jangan kamu guna nama yang samalah kalau seandainya tak ada. Yang saya risau satu je, yang sini tak ada masalah lagi. Yang dalam usul fiqh, kita pergi usul fiqh sikit. Usul fiqh Imam Syafi'i, kamu jangan salah, Imam Syafi'i dalam manhaj kitab dia hanyalah Ar-Risalah sahaja diterima. Jangan kamu tulis Al-Um. Al-Um kitab Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i antara yang banyak menulis kitab. Hampir satu hari kalau dapat dia tulis kitab dia, banyak kitab dia. Tapi kitab dalam ilmu usul fiqh hanya satu saja, Ar-Risalah. Yang masyhur lah, dia banyak kitab dia, tapi Ar-Risalah tu antara yang masyhur. Al-Um adalah kitab fiqh, bukan usul fiqh. Yang beza tu. Baik. Jadi Imam Ghazali ni ambil je lah. Falsafah mantik usul fiqh, dia masyhur dengan ilmu mantik dan usul fiqh. Wa awwalu man qama bitahlil al-ilmi lil falsafah. Dia adalah orang pertama ni. Dia ada dua perkataan pertama sini. Iaitu pertama qama bitahlil al-ilmi lil falsafah wa awwalu min makhraj al-mantiq bil ulum al-islami. Baik, dia kalau ditanya siapakah orang yang pertama yang tahlil ataupun meneliti. Tahlil ini meneliti ilmu falsafah tadi. Yang tadi Al-Farabi tadi dia tafsir saja. Yang baik, dia tafsir, dia ambil ilmu daripada Aristo, lepas tu dia tafsirkan. Masa dia tafsir itu, maksudnya kitab masih lagi kitab Aristo. Faham ni? Kitab Aristo. Al-Farabi tadi dia ambil kitab Aristo, lepas tu dia daripada buku Aristo banyak tu je, dia jadikan lebih tebal. Sebab apa? Sebabnya dia syarah, dia cerita. Masa dia cerita tu, dia berkata, ini dalam agama Islam kata gini. Dalam agama Islam kata macam dalam buku yang dibawa oleh Aristo. Lain, itu Al-Farabi. Bila sampai kepada Al-Ghazali, dia keluarkan terus. Dia keluarkan terus satu buku yang nama dia Maqasid Al-Falsafah. Tengok, Mi'yarul Ulum. Semua tu buku-buku yang berbeza dah daripada
Aristotle tadi. Dia keluarkan satu buku yang mendetailkan balik mengenai ilmu-ilmu falsafah tadi. Jadi siapakah yang mendetaili ilmu mantik, maka jawapan dia hanya satu saja, iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali saja. Ataupun yang pernah lah, kamu tulis yang pernah lagi baguslah. Cuma Imam Ghazali itu dah betul lah. Manakala dia juga mengeluarkan mantik tadi dengan ilmu Islam. Al-Farabi tadi dia hanya tentukan saja. Dia tak keluarkan lagi. Tapi bila masuk saja Imam Ghazali lah yang memasukkan usul-usul Islam. Antaranya yang kita tadilah, antaranya Arab tadi, perkataan itu tadi, kullu muskil haram tadi, perkataan itu tadi dibawa masuk oleh Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali adalah mahir dalam usul fiqh. Dia masukkan ilmu usul fiqh dalam ni. Berbeza dengan Al-Farabi. Al-Farabi kalau kamu tengok dalam ketokohan dia tokoh dalam matematik semuanya. Betul tak? Betul tak ingat ni? Al-Farabi dia tokoh dalam matematik semuanya. Jadi dia tak mahir dalam usul fiqh, dalam fiqh. Berbeza dengan Imam Ghazali. Itu beza dia. Jelas tu? Ada soalan situ? Jelas. Jelas itu? Jelas. Okey, baik. Terusnya masih lagi sama. Alat az-zihniyah dalam Imam Ghazali. Imam Ghazali mengata dia beri sini sikit je. Alat untuk mencerdaskan otak, dia kata, yang umum. Maksudnya dia kata kaedah-kaedah dalam ilmu mantik ini adalah alat umum sahaja. Dia bukan mestinya kita guna dia saja. Imam Ghazali kata mantik ni hanyalah salah satu alat saja. Faham tak ni? Beza yang atas tadi memang mereka meletakkan alat yang khusus. Maksudnya kalau tak ada ilmu mantik ni, orang tak pandai bercakap. Kalau yang lain tadi. Tapi Imam Ghazali ni dia kata salah satu ilmu yang boleh mahir kita bercakap adalah ilmu mantik. Dia adalah kaedah umum saja. Jelas tu? Jelas. Okey. Dan kata-kata di bawah ni antara yang masyhurlah, la yuhayat biha fala taqalahu bi'ulumi aslan. Imam Ghazali kata sesiapa yang tidak mahir ilmu mantik ini, kata-kata mereka agak kurang boleh dipercayai. Maksudnya dia tak pandai berkata-kata lah. Saya kata, siapa yang tak mahir ilmu mantik ni, kata-kata dia tu, dia maksudnya kata-kata dia tak kuat, tak hebat. Jadi Imam Ghazali juga mengatakan bahawa sebenarnya ilmu mantik adalah ilmu yang penting lah untuk dipelajari. Baik, yang belakang ni Ishtighal ni memang dalam buku kamu ni dah ringkas dah. Jadi kamu kena hafalah ketiga-tiganya. Yang hukum dia 3 saja, iaitu tahrim, ishtighal bihi, istihbab, ishtighal bihi, dan juga yang terakhir adalah jawaz. 2 tu, jawaz dan juga tahrim, yuhram. Jawaz, ishtighal bihi dan juga yuhramu. Yang pertama ni yang pertama tahrim, ishtighal bihi. Yang kedua adalah istihbab, ishtighal bihi. Dan yang ketiga jawaz, ishtighal bihi wa yuhramu alaih. Lepas tu kamu mesti ingat ashab dia. Sebabnya selalunya soalannya akan tanya ikhtilaf yang atas ni, yang banyak atas ni dijadikan sebagai stimulus. Lepas tu dia pun beritahu uskur ataupun bayyin lana ani qaulain. Dia kata jelaskan 2 pendapat daripada ikhtilaf ulama. Maka kalau dia soalan umum macam tu, tak apa, akan bagi ta'rif ishtighal bihi, tahrim ishtighal bihi 1, istihbab ishtighal bihi. Dan juga biasakan tulis jawapan lengkap. Macam mana sebelum ni lah, Ustaz ajar kamu, begitu juga tanakut, akas, kias. Kalau kamu tengok jawapan yang Ustaz bagi itu adalah jawapan lengkap soalnya. Maksudnya kalau seandainya kamu tersilap faham pun, kamu masih lagi still dapat markah di dalam jawapan kamu tu. Jadi kamu mesti biasakan bila tanya saja hukum, walaupun dia sebut hukum saja tanpa menyebut ma'azkur ashabihim.
tanpa mengatakan sebut ashab dia, pemilik dia, kamu biasakan dengan sebut ashab dia. Siapa ashab dia? Iaitu Tahrir Ishtighal bihi, iaitu Ibnu Salah dan juga An-Nawawi. Manakala Al-Sani istihbab ishtighal bihi iaitu Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan istihbab ishtighal. Manakala yang belakang sekali jawaz ishtighal wa yuhram, itu memang kamu kena hafal detail dia. Secara detail dia, siapa yang elok akalnya maka dia boleh belajar. Manakala yang bermasalah akalnya, saya cerita kalau gila lah, gila tak elok belajar. Ini adalah Al-Farabi dan juga Ibn Sina wa Ibn Hazm. Tiga orang yang berkata. Baik, yang belakang tadi adalah kepentingan. Last dari kepentingan ni dah satu tadi, iaitu kepentingan dia adalah untuk kita bijak belajar, akal dicergas. Itu adalah perkara biasalah. Jadinya semua ini saya harap masa duduk kat rumah ni kalau hafal dia, kertas takrif kamu akan menyusul selepas ini. Jadi kamu hafal dulu betul sebelum kata takrif kamu menyusul selepas ini. Jadi masa masuk Ustaz sangat berharap takrif mesti lancar. Mesti lancar. Lancar tak bukan lancar di mulut lancar ditulis. Tulisan kamu. Kamu mesti boleh tulis cepat takrif tu. Sebabnya sepatutnya 3 minit, 4 minit kamu dah boleh siap dalam 10 hingga 12 takrif. Sekali dengan contoh dia. Jadi siapa yang ada printer kat rumah ke, kalau kamu betul-betul nak, kamu print balik dalam Google Class tu memang ada kertas yang kosong. Jadi kamu print dia sendiri, kamu buat latihan. Kalau tak pun, kalau kamu nak jimat pun, kamu guna kertas kamu pun tak apa, kertas kosong tu kamu biasakan. Tapi Ustaz memang syorkan kamu dapatkan kertas Ustaz tu, supaya kita biasa, kita nampak gambaran dia, muka surat 1 apa yang ada, muka 2 apa yang ada. Sebabnya kalau kamu tengok betul-betul kertas Ustaz tu, kertas takrif yang ada isi dengan yang kosong sama. Faham tak? Maksudnya muka surat 1, kertas yang ada isi, begitu keadaan dia. Kertas yang kosong pun begitu juga keadaan dia. Sama. Sebabnya Ustaz nak kamu biasakan, itulah jawapannya. Maksudnya kamu nampak muka surat 1 ada apa, muka surat 2 ada apa. Supaya kita biasa nampak benda tu. Okey, jelas tu? Jelas. Baik. Ada untuk apa yang diminta bincangkan tadi? Ada. Biasa, tak ada. Baik, kalau gitu kita sudahilah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Baik, terima kasihlah kepada semua yang hadir. Yang tak hadir tu, macam mana lagi, nasihatlah. Supaya hadirlah. Kita berharap teruslah berusaha. Walaupun apa saja halangan yang ada, buat yang terbaik. Okey, Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Dah, jom.